الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita tak beberapa hari lagi kita akan tempuh bulan yang mulia, bulan Ramadan. Belum pada bulan Ramadan kita akan tempuh juga bulan Syaban. Maka walaupun kita tak sampai lagi bulan Ramadan, persiapan hati kita, khususnya di dalam hari yang kita kena buat persiapan semua di segi hati. Hari ini benda-benda yang melalaikan kita daripada mengingati akhirat ni banyak. Kita sibuk dengan urusan dunia sehingga kita terlupa tempat yang kita nak pergi sungguh. Tempat yang kita nak pergi sungguh, yang mana Nabi ada sebut dalam satu hadis. Nabi ada sebut kata, ma ana wad dunya illa ka rajulin istadhalla tahta asy-syajarah thumma dhahaba wa taraka. Nabi banding kami, Nabi kata, dengan dunia ni seperti seorang lelaki yang berteduh di bawah pokok kayu. Ketika dia penat dan letih, kita berhenti sementara di bawah pokok kayu. Thumma dhahaba wa taraka, lepas pada tu tinggal. Kedudukan yang kita duduk di atas dunia ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, supaya kita berhenti di bawah pokok kayu tadi. Sampai masa kita tinggal dan tak akan paling kelik dah. Jadi oleh kerana urusan-urusan yang kita hidup di atas dunia ni banyak yang kita melupakan tempat yang kita nak pergi sungguh. Pasal tu Allah Subhanahu wa taala sebut tekan benar kepada orang-orang Islam semua, khususnya orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Hei orang-orang mukmin semua, jangan sekali-kali menyebabkan duit piti harta benda kita, wala auladukum, dan juga anak pinak kita, keluarga besar. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, untuk nak mengingati Allah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa dengan sebab duit piti harta benda, pangkat, kenamaan disanjung dia dalam masyarakat, menyebabkan dia tak ada semaya ban, tak ada nak mengingati Allah, faulaika humul khasirun. Orang ni rugi teruk. Orang ni orang rugi. Oleh tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, tanya hari ni sebab apakah kita tak ada nak teringat mana akhirat. Kadang-kadang kita terlupa, tak ada teringat langsung, sedangkan tempat tu kita nak pergi belakang. Berpunca daripada hati kita. Pasal tu di dalam satu ayat lain Allah Taala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat, hari yang tidak boleh tolong kita. Malun, harta benda, wala banun, dan anak pinak kita, keluarga, kaum kerabat, tak ada boleh tolong apa sekarang. Illa man atallaha biqalbin salim, malaikat orang mari jumpa dengan Allah hati yang suci, hati yang penuh tauhid kepada Allah. Hari ni nak buat lagu mana nak hati kita tadi?
cuci dan napok akhirat. Hari ni sebut kata dunia ni kita usaha benar. Orang kebun dia tani durian, orang ke laut dia pergi naik perahu. Orang ke darat dia memotong. Kerana dia yakin kata setahun 2 tahun lagi dia boleh makan hasil lain yang dia tani tadi. Sedangkan benda tu belum tentu lagi, kadang-kadang buah, kadang-kadang dah. Kadang-kadang harga mahal, kadang-kadang harga murah. Tapi dengan urusan akhirat ni kita tak ada tani langsung. Kita tak ada cara langsung. Apakah sebab? Sebab hati kita tadi dipenuhi dengan dosa yang kita tak nampak sana. Kita nampak sekadar atas ni. Kita tak berlaku atau kita kena tinggal, tapi apa kita tak sungguh. Oleh itu benda ni Nabi ada sebut. Nabi ada kata ala inna fil jasadid mudrah iza salaha jasadu kulluh. Sesungguhnya iza salaha jasadu kulluh. Di dalam tubuh badan kita ni ada satu anggota yang paling penting sekali. Yang mana kalau comel anggota ni, anggota luar akan comel habis. Wa iza fasadat, dan apabila punah anggota ni, Nabi kata fasada jasadu kulluh, jasad kita akan punah habis. Ala wahiyal qalb, ialah hati. Hari ni hubungnya kita dengan hati ni, kita biar tubuh luar ni Masya Allah dengan air bau, dengan baju yang berjihad, nah, dengan macam-macam benda untuk nak comel tubuh luar kita tadi. Tak ada salah untuk kita nak comel luar, nak baik luar, kerana pandangnya orang kepada kita, kita tak tergamuk. Apabila tubuh badan kita cemar, bau tak sedap, orang nampak orang bau tak sedap, kita tak tergamuk depan orang. Tak apa comel benda tu. Tapi dalam masa sama, hati kita yang bau busuk, kita tak pernah bau langsung. Kita tak ada pernah baiki langsung. Kita tak ada pernah insaf langsung. Sedangkan tepat ni Allah Ta'ala ada kelihnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Ta'ala tak pandai pun luar kita ni. Dan mau nak pakai baju gapo, jihad gapo, tak ada jadi harga di sisi Allah. Tapi Allah Ta'ala kelihnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala kelih hati kita. Hati kita pakai jihad gapo hari ni. Kalau baju luar kita tahu kata pakai jihad gapo. Kereta kita bawa kita tahu kata kereta jihad gapo. Tapi hati dalam kita pakai jihad syaitan ke jihad takwa kepada Allah. Dua tu. Hati kita perlu kita pakai dengan pakaian takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalulah baju luar kita nak baju molek-molek, baju ada jihad, baju mahal-mahal, maka tidak adalah benda lebih mahal di sisi Allah Taala lebih pada takwa kepada Allah. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya nak sebut sebab apakah hati kita tadi tak nampak tentang hari akhirat. Tapi kalau sebut benda dunia ni kita nampak cerah. Walaupun boleh makan hasil 20 tahun lagi kita usaha. Nah, kalau kebun kita buah baju. Kalau kebun kita buat pagar. Nah, kalau kebun kita pergi nebah. Nah, tapi dalam masa sama untuk hari akhirat ni kita tak tergambar langsung untuk nak buat dan nak beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Punca yang hati kita gelak ni tak lain tak bukan kita bergantung dengan dunia. Dunia duduk dalam hati kita ni memenuhi dengan dunia, akhirat tak ada langsung. Nah, sebut dunia ni nampak. Walaupun tak ada duduk bilang laba belan-belan dah. Buah kayu tak buah tu tubik harga laba siap dah. Tapi dalam masa sama di antara benda amalan akhirat ni kita tak nampak laba langsung. Apabila nak sedekah berasa susah lalu, berasa susah kita ke apa? Apabila nak semayang ni, berasa dia kata tak lebar apa nak pergi masjid. Apabila nak mengaji ni, orang mengaji nampak tamadar kita duduk rumah pun tak apa. Kita berasa macam-macam. Kenapa? Karena hati kita digelomok, ditutup dengan kebenaran dunia hingga kita terlupa hari akhirat. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita kena hakikat dunia yang kita duduk hari ini. Hakikat dunia yang kita duduk hari ini, cuba kita tanya nenek kita pergi mana, cikwa kita pergi mana dah.
Pak kita hak mati duduk di mana? Mak kita hak tinggal dunia duduk mana? Itu dunia. Kalau demo ni berbaris-baris pergi kepada kubur kita, salah satu daripada orang duduk baris juga. Cuma tunggu masa. Nah, muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini hakikat dunia. Hakikat dunia yang ramai kita nampak luar. Hari ni kita nampak dunia kecantikan dunia sehingga kita terlupa paumai hak kita nak pergi. Kalau kita klik di bakok, siapa aku hajian nak klik di rumah, lalai duduk ku hajian. Terlupa rumah, duduk main ku hajian terlupa. Orang ni orang pasal mana kita kata? Sama ada orang akal tak cukup ataupun orang kurang, tak sampai rumah. Nah, duduk main ku hajian tu nak klik nara misalnya. Supaya tu juga kita. Hari ni cuba kita tanya bapakah kita duduk lalai tentang hari akhirat, sedangkan kita nak pergi. Kita nak sapa sana, tapi duduk lalai di atas dunia ni, wal'iyadzubillah. Itu satu punca besar. Punca yang kedua, berpunca daripada kita terlupa hari akhirat. Hari akhirat ni sesoalahnya bukan hari ni, bukan hari kita lagi. Bukan masa kita lagi. Kalau sebut mati orang lain lah, kita bukan kita lagi. Kalau kita kelih mau duduk kubur tu, kita perasan kata bukan nesa kita. Kalau kita nampak orang duduk pikul orang jenazah ni, bukan kita lagi. Kita terlupa hari akhirat. Kita terlupa kata satu hari nanti kita kena jumpa dengan Allah. Hari ni perlu kita tilik kepada hati belum pada masuk bulan Ramadan. Belum pada masuk bulan Ramadan, cuba kita kelih hati kita. Kerana Ramadan tidak jadi manfaat kalau hati kita tidak takwa betul-betul kepada Allah. Ramadan kita boleh semayang lah sehari 2 hari, semalam 2 malam, lepas pada tu kita tinggal masjid. Kerana kita buat melalui musim, bukan melalui kita takwa daripada hati sungguh. Orang ni apabila buat dengan sebab musim, sehari 2 hari dia boleh buat. Awal Ramadan, minggu mula-mula, boleh lah. Lepas tu jumpa pula malam raya ni pula untuk nak suka teruskan dengan tu ini. Kenapa kita beribadat bukan daripada lubuk hati kita, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita terlupa hari akhirat. Kita terlupa kata satu hari nanti kita pasti kena berdepan dengan Allah. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Hari yang kita berdepan dengan Allah Ta'ala buka panel kitab catatan kita. Orang-orang yang bersalah dia berasa takut dengan kitab tadi. Hari ni belum pada kita nak buka kitab di hari akhirat. Cuba kita cek umur kita mulai pada 15 hingga sampai sekarang ni kita buat benda dosa kepada Allah Ta'ala banyak mana. Orang hari ni kita boleh basuh lagi. Kita boleh taubat lagi. Kita boleh mengaku salah lagi. Tapi apabila kita jumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, apakah bentuk kitab ni, catatan ni? Nah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sehingga benda kecil besar, tebal nipis, panjang pendek, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa ahsaha, semua tadi dicatat. Hidup kita di atas dunia ni boleh kita kata Allah Ta'ala rekod belakang, Allah Ta'ala bantu tape semua. Hari ni kita jadi nak sedar kehidupan kita di atas dunia, kita dengan orang, kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan manusia, kita dengan keluarga, Allah Ta'ala takat belakang. Patut Allah Ta'ala nak tayang kita dari akhirat kalau kita buat gapo tak salah. Maka belum pada sampai hari itu, muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari yang kita tak boleh kelik dah. Hari yang kita tidak boleh nak berunding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Ayat sehubungnya daripada ayat saya baca tadi. Nah, dia kata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh beri kau umur sikit lagi. Boleh beri kau umur sikit lagi. Nak buat apa fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nak sedekah dan nak jadi orang soleh dah. Karena hari tu dia nampak dah. Hari tu dia nampak syurga neraka, dia nampak malaikat, dia nampak para-para malaikat nak ambil nyawa dia. Maka benda yang ada sikit lagi tu kalau boleh hubung, nak hubung sikit lagi. Bukan nak pergi jalan, bukan nak duduk kedai kopi, bukan nak duduk saja, nak sedekah dan nak jadi soleh. Belum pada ni 10 tahun duduk mana? Nah, masa kita duduk segar-degar kita duduk mana? Masa yang kita duduk dengar azan sekeliling rumah kita duduk mana? Masa demo duduk mengajar kita duduk halaqah mana? Masa duduk nasihat kita duduk mana?
Kita duduk mana? Nah, kita tidak ada peluang illa ahsaha. Tuhan kata lagu mana? Nah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tuhan jawab kata, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah Taala tak akan bui dah. Tak ada peluang dah. Tak ada peluang untuk nak panjang umur kita, untuk nak baik. Walaupun kita niat molek dah ni, niat nak sedekah dah. Niat nak sembahyang, niat nak pergi masjid, niat nak beki. Tapi niat itu tidak berguna dah kerana habis masa. Allah Ta'ala akhir ayatnya, Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala tahu dengan cara detail, dengan cara halusi apa yang kita buat. Hari ni, jangan kita suka yang kita duduk sore kita buat, tak ada orang tahu. Tuhan buat tak tahu, jangan. Allah Ta'ala tahu benda kecil, benda besar, Malaysia, orang ada, orang tak ada, sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu. Dan juga yang ketiga, muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebab yang kita kelupaan kita tentang hari akhirat kerana kita saing orang-orang mengingati kita kepada benda-benda yang maksiat. Kita duduk bersaing. Pasal tu ulama dia kata kalau kita nak saing dengan manusia ni, kita pilih 2, 3, 4 perkara. Yang pertama, kita duduk dengan manusia, dia boleh mengingati kita. Bapa dia mau tak ada pergi masjid ni. Kalau orang pesen tegur kita, bapa dia mau tak pergi masjid, kita sayanglah dengan dia. Kerana dia boleh mengingati kelalaian kita. Bapa dia mau tak ngaji duk sibuk benar, tak ada masa nak ngaji rasul. Orang pesen ni kita sayanglah dengan dia. Orang mengingati kita tentang hari akhirat. Yang kedua, orang yang boleh mengingati Allah. Kita duduk dengan dia ni boleh mengingati Allah. Nah, siapa masa dia pergi masjid, siapa masa dia berzikir, siapa masa dia baca Quran, sayanglah dengan orang ni. Dan yang ketiga pula, kalau dia kelih kita buat kebaikan, dia tolong kita. Bukan halal, bukan sekat. Setengah-setengah kita sekat nak buat kebaikan. Nah, sekat. Wal'iyadzubillah. Itu saing-saing sifat yang perlu kita saing. Kenapa? Kerana kita nak saing ni nak pergi kepada syurga. Saing selain daripada takwa kepada Allah, sekat dunia ni. Tak usah kata saing rapat, tak usah saing apik, tak usah kata saing baik, tak usah kata saing sehidup semati dengan kita. Tak pakai kerja. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Saing rapat di atas dunia jadi musuh semua mereka orang bertakwa kepada Allah. Kalau kita saing di atas dasar bukan agama, suk dunia ni. Tak boleh kelih muka dah hari akhirat, nak balah, nak musuh. Tak boleh tegur pergi mari. Kenapa? Kerana kita dah erik orang buat benda tak molek. Apabila kita dah erik orang buat benda tak molek, kau dah tutup ke dia, demo sebab. Kawan jatuh neraka demo sebab demo. Kawan tak ada nak sembahyang dengan sebab demo. Pasal tu jadi balah. Mereka orang bertakwa kepada Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat pula muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kedudukan kita supaya kita boleh jadi orang soleh, kita sang banjakan suasana yang baik, khususnya suasana nak sampai bulan Ramadan. Suasana ni kita kena buat sendiri. Kita pernah dengar ketika seorang lelaki tadi mati, bunuh orang cukup 100 orang. Maka dia pergi tanya Tok Guru, kata dia bunuh orang 100 orang ni, dia bertaubat boleh ke tak? Nak taubat, dia kata boleh. Tapi Tok Guru tadi dia pesan kata, ukhruj min hadzal balad ila al baladil fulan fa inna fihi unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum. Awak kalau nak taubat sungguh, awak kena tubik dah kata ni. Bumi ni tak boleh duduk. Kena pergi duduk bumi lain, bumi tempat orang semaya band, bumi tempat orang mengaji belajar, bumi yang mengingati Allah. Kalau awak duduk sini pun jadi muka lain. Nah, suasana ni penting muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga muslimin, kita kena ingat kata, sesaat kita buat maksiat ni, hati kita Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala petik menjadi hitam. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kata, innal abda idza akhta'a khati'ah, seorang hamba ni apabila dia berani buat maksiat, satu maksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda,
hati petik hitam, titik hitam ada di dalam hati dia. Lepas tu fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia kabar kelik, bertaubat, istighfar kepada Allah, cuci semula. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia kelik buat semula, hati hitam kau kuat, peti hitam kau besar, kau tebal. Sehingga Nabi kata, huwa ranul ladzi dzakara Allah Taala kata, kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kegelapan hati tadi. Allah Taala cak siap dah, kata tak boleh terima kebaikan. Hati ni apabila kita buat, nak tahu kata hati kita hitam ke tak hitam, tak payah. Nabi sebut kata, fa idza ra'a halalan kana yarahu haraman. Kalau benda halal dia nampak haram, au haraman kana yarahu halalan, ataupun benda haram jadi halal, faqad asabathu, orang ni hati punah dah. Hari ni ramai orang kata tikai lomba tak ada gapo, tak ada salah gapo. Ni ramai orang Islam kita tikai lomba ke, judi, kena bom besar baru ni bunyi banyak juta juga. Orang Islam kita tak ada gapo, tak ada salah gapo, benda mabuk duk jual ke tepi jalan, tak ada gapo. Cialah hati kita punah. Hati kita Allah Nabi sebut kata, benda halal nampak halal, benda halal nampak haram, benda haram nampak halal. Benda halal cerak-cerak tak kena kita. Nah, tak kena, tak sip. Benda halal, benda haram tak apa boleh buat, habis duit pun tak apa. Allahu akbar. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini hati yang kita sebut tadi, hati yang suci tadi. Dan bagaimanakah hati suci, insya-Allah kita sebut di dalam khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama sebagai kita mengingati sebab-sebab kita melalaikan daripada benda akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati Allah, hati yang suci tadi, hati yang sanggup menyalahi keinginan dia kerana taat kepada Allah. Dia berasa nak tidur pada waktu malam, tapi dia jom bangun ambil semaya subuh. Itu hati baik. Dia jom kata start motor pergi dengan mengajar, kerana dia tahu kata dia jahil nak mengaji agama. Dia jom ambil duit dia dalam poket untuk nak menyelamatkan dia daripada api neraka di hari akhirat. Ni dah hati molek, hati suci ni. Muslimin, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut kata, yadkhulul jannata aqwamun qulubuhum afidatuhum mithlu afidatit tayr. Akan masuk syurga satu kumpulan yang mana hati mereka seperti hati burung. Ulama ada tafsir kata hati burung ni hati yang tawakal kepada Allah. Kalau kita kelih burung, sedar pagi berzikir lebih kurang tu baik cari makan ni, dia tawakal. Petai kat hari kelik kenyai, esok cari makan pula. Tak ada burung taruh dalam bank 2 3 4 juta, tak ada. Dia tawakal tinggi burung. Hati macam ni. So lagi burung ni dia duduk dalam keadaan jaga-jaga semua. Kalau orang masuk dekat dia terbang. Kalau dia berasa bahaya dia lari. Itulah hati orang mukmin. Dia berasa takut semua, takut bersalah dengan Allah Taala. Takut dia silap dengan Allah Taala, hati dia jaga-jaga supaya dengan hati burung tadi. Allahu akbar. Orang pesan ni akan masuk syurga sebagaimana Nabi ada sebut. Dan kata setengah ulama, hati burung ialah hati yang lembut. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh tu, untuk nak siapa hati yang boleh masuk syurga illa man atallaha biqalbin salim ni, ada beberapa langkah. Langkah pertama, kita kena buang daripada hasad dengki dalam hati kita. Takabur, dendam, nak marah, berasa tak setuju, berasa tak kena kat orang, penyakit, segala penyakit dalam hati ni kita kena buang belakang. Hari ni belum pada kita tubik rumah, kita tilik cermin juga. Kalau cermin tak izin kita tak tubik. Tapi
Adakah kita pernah tilik hati dalam kata kita ada gapo itu? Hati dalam kita ni ada takabur tak? Hati dalam kita dengki kepada orang tak? Hati dalam kita tak puas hati dengan orang tu orang ni ke tak? Ini kita kena buat sifat-sifat al-mazmumah yang ada dalam hati kita untuk nak jadi hati yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua pula, hati menghadapkan kepada akhirat. Hari ni hati kita, cuba tanya, kata kita pergi kepada masjid lebih banyak ke pergi pada kedai kopi lebih banyak? Kita pergi masjid, kita langkah pergi masjid ni berapa kali sehari? Kalau kita pergi makan teh kedai kopi lebih banyak kita pergi masjid. Cuba kita periksa muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hati yang kasih kepada Allah, hati yang kasih kepada hari akhirat ni, Allahu Akbar. Nabi SAW ajar kita, nah, senantiasa Nabi, orang tanya Nabi, bagaimanakah kedudukan Nabi di dalam majlis? Maka sahabat kata, Nabi dalam majlis berzikir kepada Allah Ta'ala setiap waktu, ketika bangun, ketika duduk. Cuba kita bayang, kata anggota sendi kita ni, kalau Allah Ta'ala buat keras supaya dengan temaga, kita boleh duduk tak? Belakang kita Allah Ta'ala buat keras supaya dengan pun simen, boleh tidur tak? Pasal tu Nabi berasa kata tak cukup berzikir kepada Allah Ta'ala. Nak bangun pun berzikir, nak duduk berzikir. Itu nikmat yang Nabi ajar kita muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kita bosannya hati kita ni hanya duduk ambak dunia. Dunia ni ambak benar. Tak salah untuk kita nak cari harta. Tapi salahnya kita tinggal hari akhirat. Hari akhirat kita berasa tak ada semangat. Hak dunia ni kalau demo wayak bak penego bak duit pitih ni berasa peluh kejap, sedap. Berasa nak jadi super demo. Tapi kalau sebut hari akhirat kan tak ada gapo. Jadi keras, tak ada poh. Itu hati yang bahaya muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk nak buat lagu manawi kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kasih kepada Allah. Hari ni kalau kita luput, khususnya orang hak minat makan teh, kita luput tak makan teh sehari, kita berasa gelu gesah. Kita berasa tak boleh duduk, kena start motor pergi makan. Pergi makan teh, pergi makan teh hak kita minat kafe ke. Nah. Tapi adakah kita berasa gelu gesah kalau kita tinggal sembahyang sunat Zuhur saat ni? Tak sekata fardu lah, fardu kan wajib. Kita tak sembahyang sunat Zuhur saat ni, kita berasa lagu mana? Adakah kita berasa susah hati dengan supaya kita tak minum teh? Hari ni hati kita nak hadap kepada hari akhirat ni, kita berasa kata kita bersungguh dengan supaya kita nak kelih bola pada waktu malam kita. Pada waktu malam dia berkata malam ni pukul 2 ni ada bola Europe misalnya. Kita beli kafe, beli beli ni tak sewa jenera malam ni. Nak kelih bola ni 45 minit. Adakah kita buat sedemikian kata malam ni kita nak sembahyang tahajud 2 rakaat kan Allah Taala, lepas tu beli kafe bela-bela. Takut ngantuk, minum kafe boleh sejauh, lepas tu kita sembahyang tahajud. Ada tak kita buat lagu tu? Ini benda-benda yang kita kena kelih hati kita muslimin yang dirahmati Allah. Kerana orang yang luput ibadat ni bagi orang mukmin, dia rasa kerugian besar bagi dia. Dia berasa kurang kalau dia tak boleh buat amalan itu. Yang terakhir yang saya nak sebut pada hari ini, tentang hati yang kita, hati ni kalau hati qalbun salim ni boleh bawa pergi kepada syurga. Ada seorang lelaki Nabi katakan, mari satu orang lelaki ahli syurga pakai masuk daripada pintu ni misalnya. Hari yang pertama pintu sama, hari yang kedua pintu sama, hari yang ketiga pintu sama, orang itu lah ya. Maka ada seorang sahabat nak pergi belajar dengan dia kata, apakah amalan? Amalan awak yang menyebabkan Nabi jamin awak di atas dunia ni boleh masuk syurga dah, apakah rahsia? Maka dia tidur di rumah. Dia kelih seorang lelaki beramal biasa ya. Belum pada subuh sikit sembahyang 2 rakaat. Dia mau baik subuh sembahyang sunat subuh, pergi masjid, lepas tu baca Quran, baca azkar. Serupa dengan orang yang beramal lah kalau kita kata ya. Dia tanya betul-betul para sahabat, subhanallah. Apabila sebut kata ahli syurga nak pergi ngaji, dia jom pergi tidur rumah dia. Nah, dia ada gemar kepada hari akhirat. Orang yang Nabi kata boleh masuk syurga ni lagi ngaji dengan dia. Sebab apa? Sebab Nabi boleh masuk syurga tak?
Kita tanya dia, betul-betul demo buat apa? Yang jadi nabi lebih, nabi jamin demo ni. Amalan hak demo buat supaya dengan kawan buat ya. Dia pun royak. Ada so dia kata. So lagu mana? Dia kata ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan wala ahsudu ahada ala khair. Saya tak ada berasa hati dengan orang Islam. Tak ada berasa nak tipu orang. Tak ada berasa nak lebih dengan orang. Tak ada berasa nak takabur kat orang. Tak ada berasa nak benci kat orang. Dan dia hapus habis dalam hati dia belum pada dia tidur. Hati ni Nabi jamin hati pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan masa yang kita ada singkat pada hari ini, cuba kita top tuan hati kita belum pada kita nak masuk bulan puasa. Cuba kita kelih masing-masing hati kita lebih dahulu daripada orang lain. Kita pergi rumah klinik hati kita tak nampak benda ni. Klinik hati kita nak tahu wacai wai boleh, wacai ten pickpocketing boleh lah. Wacai ruang pun boleh lah. Tapi wacai hak salah dengan hukum Allah Ta'ala kita tak tahu situ. Nah, oleh itu kita kena melalui agama baru kita tahu hati kita duduk sekat mana. Hati kita dengan Allah Ta'ala duduk sekat mana. Hati orang Palestin yang saya nak akhir ni, hebat hati dia. Hari ni 100 hari lebih ni masih duduk dalam kemenangan walaupun ada kematian dan sebagainya. Tapi satu kisah yang saya nak ayat kepada puak kita, ada budak kena bom seorang. Kaki hampir putus. Nak putus kaki dia. Pak saudara dia jadi bomo. Dia ada dalam beg alat-alat untuk nak kerak, cuma tidak ada ubat serbah. Tak ada ubat jasaluk untuk nak buat pembedahan budak tadi. Dia buat lagu mana? Dia kata dia ada gutingnya, patu ubat saluk tak ada. Dia ada dua pilihan bagi dia. Sama ada dia tinggal anak saudara dia dengan tidak kerak kaki wisuk, patu jahit orak-orak darah tadi, akan mati budak ni. Kerana darah mengalir. Dan sama ada dia pasti kena kerak, patu jahit orak darah besar tadi, wis sembuh. Tapi ubat serbah tak ada. Dia cerita kata dia baca Al-Quran mula daripada dia buat pembedahan sampai akhir budak tu tak berasa. Kita kata cerita ni pada masa sahabat. Adalah seorang sahabat kan apabila nak kerak kaki ketika dia sujud, dia kawal sujud pada Allah Ta'ala, dia mau keraklah kaki nak kerak. Kerana dia duduk dengan Allah Ta'ala. Itu kita tahu masa sahabat. Masa sekarang ni, masa kita dan budak tingginya iman dia masuk ke dalam hati walaupun dia mau duduk jahit kaki, dia mau duduk kerak orak pun tak berasa. Allahu Akbar. Cuba kita tanya hari ni, ayat Quran baca kepada kita, Tok Khatib baca kepada kita, berapa kali kita berkesan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang baca ayat tak ada kesan gapo, jadi awak degil. Waliyadzubillah. Itu perlu kita kena baiki kedudukan kita. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa qalban khashi'an wa jasadan 'alal bala'i sabira. وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.